Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan berusaha untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dari melakukan maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa yang ada pada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat, insya-Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang pendek, surah yang pendek. Kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Rata-rata kita hafal dah ayat ni. Allah SWT tanya, tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu satu perbuatan yang sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka menjadikannya seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Surah Al-Fil ayat 1 sehingga 5. Ayat ni cerita tentang seorang pemimpin Nasrani, namanya Abraha. Mempunyai suatu kedengkian yang tinggi terhadap kota Mekah, kerana di sana ada satu binaan namanya Kaabah. Di tempat dia di Sana'a, dia membina satu gereja dengan tujuan untuk mengajak manusia-manusia datang ke tempatnya, tetapi mendapat saingan daripada Mekah, Kaabah itu sendiri. Lalu dia bertekad untuk menghancurkan Kaabah dengan tujuan untuk menarik perhatian Jazirah Arab, supaya bila Kaabah itu hancur, maka mereka akan beralih arah ke gereja yang dibina oleh Abraha. Maka Abraha pun bersama-sama dengan seekor gajah yang besar, diberi nama Mahmud, bersama-sama dengan 12 ekor gajah yang lain dengan bala tenteranya, menuju ke Mekah dengan tujuan yang satu, untuk menghancurkan Kaabah tersebut. Sampai di satu tempat nama Al-Murammas, dekat dengan Mekah, dia telah merampas haiwan ternakan, yang mana 200 daripada haiwan ternakan unta tersebut dipunyai oleh Abdul Muttalib, seorang pemimpin besar masyarakat Arab Quraisy ketika itu, iaitu datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abraha pun menghantar wakil ke Mekah. Hantar wakil ke Mekah berunding, bukan berunding, nak bagi tahu, abang kata hari sekian-sekian kami akan datang untuk menghancurkan Kaabah ini. Maka
keluarlah daripada kota Mekah ini, jumpa dengan Abdul Muttalib. Maka berlakulah satu dialog yang sangat mempunyai kesan kepada kita sebagai pendengar. Bagaimana Abrahah telah tanya kepada Abdul Muttalib dan meminta kepada Abdul Muttalib untuk keluar daripada Mekah ini. Abdul Muttalib menjawab, "Demi Allah, kami tidak hendak memeranginya. Kami tidak akan melawan. Kami sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang mulia, rumah kekasihnya Ibrahim. Jika Allah hendak menghalanginya darinya, maka itulah rumah dan keharamannya. Namun jika memang dibiarkan, maka demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan pun untuk mempertahankannya." Lalu ketika dihantar wakil Abrahah tersebut, dan Abdul Muttalib menjawab perkara tersebut kepada wakil Abrahah. Wakil Abrahah ni kata, "Pergilah jumpa dengan Abrahah. Habaq perkara yang sama yang kamu telah beritahu kepada aku." Maka Abrahah pun diminta menghadap, Abdul Muttalib diminta menghadap kepada Abrahah. Pergilah Abdul Muttalib dengan rupa paras yang segak bergaya seorang pemimpin Arab Quraisy. Abrahah terpegun dengan imej Abdul Muttalib tersebut. Kemudian apabila Abdul Muttalib mengeluarkan satu perkataan, dia kata, "Keperluanku adalah agar sang raja, yakni Abrahah, mengembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas daripadaku." Abrahah menjawab, "Pemimpin Arab Quraisy ini, aku ingatkan hendak tak nak berunding supaya jangan menyerang kota Mekah. Rupa-rupanya hanya ingin meminta 200 ekor unta yang telah aku rampas." Abrahah kata, "Habis aku punya perasaan kagum kepada pemimpin Arab Quraisy ini." Lalu ditanya kepada Abdul Muttalib, "Mengapakah kamu mengatakan yang demikian? Kamu tidak mahu membelakah Kaabah yang akan aku hancurkan ini?" Maka berkatalah Abdul Muttalib perkataan yang sama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, "Aku ni adalah pemilik kepada unta-unta itu, sedangkan Kaabah ini mempunyai pemiliknya sendiri. Ia akan mencegahnya." Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berlakulah apa yang telah berlaku apabila tentera Abrahah telah masuk ke dalam kota Mekah. Penduduk Mekah keluar daripada kota Mekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan burung ababil yang datang membawa tanah liat daripada api yang menghancurkan sehancur-hancurnya tentera bergajah Abrahah. Allah SWT menukilkan kisah ini dalam surah yang pendek yang kita selalu baca, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Maka daripada kisah yang pendek ini membuktikan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan satu tentera yang hebat hanya dengan menghantar burung yang kecil. Besarnya, hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara syiarnya, memelihara Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita umat akhir zaman ini diseru untuk menegakkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana sahaja kita berada. Dan kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Kaabah daripada musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT akan memelihara kita umat akhir zaman yang memelihara syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yakinlah dengan apa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Antara lain, bagaimana membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan kuasa besar dunia sekarang. Mereka jatuh hanya gara-gara makhluk yang lebih halus daripada semut. Hanya gara-gara makhluk yang lebih halus daripada
daripada kutu. Hancur sehancur-hancurnya. 2.2 juta rakyatnya telah telah terhinggap penyakit coronavirus. Walaupun pada mulanya dia begitu angkuh menafikan perkara tersebut dan tidak melakukan apa-apa, namun keangkuhan tersebut telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan makhluk yang besarnya lebih kecil daripada semut ataupun kutu. Maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala haruslah sedar akan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan segala-galanya. Besar manapun kuasa seseorang itu, besar manapun kerajaan seseorang itu, kalau ianya angkuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila-bila masa sahaja akan diberlakukan seperti mana tentera bergajah Abraham. Dan tanda kita sebagai seorang yang beriman, kita mengaku kita ini beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakanlah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagai seorang yang beriman, kita melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Sebagai seorang yang beriman, kita menjauhkan diri kita daripada maksiat yang Allah Subhanahu Wa Taala tegah kita lakukannya. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu keazaman yang tinggi untuk bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melakukan kerja dakwah, menyampaikan Islam yang kita yakini dan memelihara Islam yang berada dalam diri kita, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.